Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah subscribe kepada channel aku, and belum lagi subscribe, dipastikan tekan butang subscribe and also the bell notification guys. Dan jangan lupa untuk follow Nas Winchester on Spotify. Okay guys, untuk kisah hari ni aku nak share dengan korang kan, dia based on satu docu-series, documentary series yang aku tengok dekat Netflix. Diorang baru je keluar beberapa hari lalu. So nama tajuk dia is My Worst Roommate Ever, tak silap aku So dia ada 4 episod tau. Tetapi aku tak tengok semua lagi lah. Aku baru tengok the first episode. Tapi guys, daripada first episode pun dahsyat bye. Okay, sebab dia of course lah, dia melibatkan serial killer kan. Tapi serial killer ni memang, kepada yang dah tengok tu, aku rasa korang tahulah apa yang aku cakapkan lah. Okay, dia berkenaan dengan seorang nenek guys. Nenek tetapi dahsyat bro, dia punya mental tu Okay, dia punya serial killing tu memang tak ada siapa expect lah. Okay, sebab yelah, kita tengok kalau seorang nenek kan, mesti seorang yang baik hati, senyuman manis kan. Okay, suka bantu orang kan, sopan santun tetapi guys, dia punya agenda tu memang the next level guys. Mak Saleh kata apa don't judge a book by its cover. Macam tu. So, tanpa membuang masa lagi guys, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go! Okay guys, kisah ni kan dia berlaku pada sekitar 1980-an tau, dekat California. Okay guys, so cerita ni kan dia punya details dia agak banyak lah sebenarnya. Tapi aku cuba untuk simplifykan untuk korang, senang untuk korang faham, and aku akan ringkaskan lah cerita dia sebab dia agak panjang tau. Okay, sebab dia punya dokumentari ni aku tengok dalam dekat 1 jam tau. Okay, so aku just bagi korang the pointers yang penting je lah. Okay, so seorang nenek ni lah. Okay, seorang nenek ni, ini apa yang terjadi lah. Okay, dia ni memang lah, dia adalah seorang serial killer tau. Okay, di mana dia menubuhkan dia punya rumah tumpangan sendiri guys, ataupun boarding home ataupun boarding house lah Mak Saleh kata kan. Okay, so dia punya rumah tumpangan ni, dia akan mengambil semua orang-orang yang yelah, orang gelandangan, orang penyakit mental, warga emas, yang mana tak ada keluarga kan, yang homeless people akan duduk dengan dia tau. So dia akan jaga mereka lah, jaga dari segi pemakanan, pemakaian, kebersihan semualah, dan semualah, basically semualah dia tolong kan. So orang nampak macam dia ni baik lah cerita dia kan, sebab masa time tu ramai lah social workers akan membantu orang-orang yang gelandangan macam ni semua kan, yang tak ada rumah. Dia akan cari lah rumah-rumah tumpangan untuk mereka tinggal tau. So social workers ni kat sana, kat US ni, nampak si nenek ni, dia macam sanjung Aminah ni, macam bagus lah nenek ni kan, dia sanggup membantu orang-orang yang memerlukan kan. So so selepas itu dia dah buat rumah tumpangan dia tu. Dia punya agenda sudah bermula guys. So, why don't kita dive down into cerita ni guys. So, okay, siapa nenek ni Apa nama dia kan? Dia berapa umur dia? Okay, so nenek ni nama dia adalah Dorothea Puente. Dia dilahirkan pada Januari 1929 di Redlands, California. And kalau korang tahu lah, zaman-zaman dulu biasalah keluarga diorang macam besar-besar tau. So Dorothea ni, dia adalah anak ke-6 daripada 7 orang adik-beradik. Dan dikatakan dia punya family ni agak, kata apa lah, tak berapa nak stabil lah. Okay, tak berapa nak molek. Okay, sebab masa dia umur 8 tahun, bapak dia telah meninggal dunia. And pada time tu, mak dia ni pula kaki botol guys. Kaki minum arak dia day and night. And pada time tu juga, mak dia ni selalu mendera anak-anak dia guys. So kesian lah childhood Dorothea dan juga adik-beradik je ni. Okay, dan setahun kemudian, mak dia pula meninggal dunia dalam satu kemalangan motosikal. Very tragic lah, very tragic childhood lah. Okay, keluarga Dorothea ni. So jelas, selepas kedua-dua ibu bapa mereka dah meninggal dunia, mereka dua ni jadi anak yatim piatu lah. So because of that, diorang punya adik-beradik ni berpecah belah guys, berpecah belah. Semua ambil haluan masing-masing, dah tak make pot lah. Kau okey ke, kau sihat ke, dah tak ada dah, semua dah buat hal masing-masing dah lepas ni. And then kemudian masa umur si Dorothea ni dah umur 16 tahun, dia pindah ke Washington guys. Okay, nak cari rezeki, orang kata nak cari kerja kan, sebab yelah tak ada duit kan. So sebenarnya nak survive betul lah. So dia pun cari kerja. Tapi kerja dia kan, alamak, dekat Washington tu, dia jadi pelacur guys. Cari rezeki lah sangat kan, jadi pelacur.
aku jam tu lah. Okay, so sepanjang dia jadi pelacur dekat Washington tu kan, okay, dia telah berjumpa dengan dia punya kekasih hati guys. Dia dah jumpa seorang lelaki ataupun seorang bekas askar tak silap aku nama dia adalah Fred McHall pada tahun 1945. So dah kenal-kenal, dah tangkap cinta-cintun semua, dah sayang menyayangi, diorang pun berkahwin guys, berkahwin. Tetapi diorang punya perkahwinan tu tak tahan lama guys. Okay, perkahwinan diorang tu hanya selama 3 tahun. Tetapi dalam sepanjang perkahwinan mereka tu diorang berjayalah untuk mempunyai 2 orang anak perempuan. Okay, tetapi mereka tak membesarkan anak mereka guys, sebab seorang daripada anak diorang tu telah dihantar ke salah seorang ke rumah saudara mara tak silap aku. Okay, and then seorang lagi telah dihantar ke pusat untuk diambil sebagai anak angkat. So after that, dia dengan Fred lah, si Dorothea dengan suami dia ada isu sikit lah dalam perkahwinan diorang ni. Okay, so diorang pun bercerai guys. Diorang bercerai. Si Dorothea ni pindah ke California. Okay, so bila dia ni dah pulang ke California kan, dia ni dah mula buat hal guys. Okay, dengan dia punya pelacuran lah itu ini kan. Tetapi dia telah membuat satu jenayah yang besar guys, di mana dia telah membuat penipuan cek guys. Okay, so because of that kat sana benda tu consider as kesalahannya agak besar lah. So disebabkan itu dia ni dimasukkan ke dalam penjara untuk selama 4 bulan guys. Meringkuk dalam penjara disebabkan pemalsuan cek dan bagai lah, macam-macam lagi hal dia buat kan. Dan selepas dia telah dibebaskan pula, dia ni pergi ke San Francisco. So selepas itu kehidupan si Dorothea ni kan agak macam orang kata terumbang-ambing jugalah. So sebab dia ada berkahwin dengan beberapa orang lelaki. Terdapat beberapa perkahwinan lah. Okay, tetapi dia punya perkahwinan tu semua gagal guys. Okay, sebab ada dia masalah. Kahwin dia ada masalah. So dia punya orang kata hidup dia agak macam berkucar-kacir lah. Okay, tetapi kan guys, dalam dia punya kehidupan kucar-kacir tu kan, dia percaya bahawa diri dia ni mempunyai satu kemampuan, satu kebolehan tau. Okay, which is dia mampu untuk menjaga orang. Dia percaya yang yalah, dia boleh menjaga orang tau, menjaga kehidupan seseorang itu. Padahal hidup dia pun sepah kan. Aduhai. Tapi yalah, itulah yang dia percayai tau. So because of that, dia telah membuka rumah tumpangannya yang pertama guys. Yes, rumah tumpangannya yang pertama pada tahun 1970-an. So selepas dia dah buka rumah tumpangan tu kan, okay, so pekerja-pekerja sosial dekat sana, okay, all those social workers kat US ni nampak rumah tumpangan Dorothea ni macam, ui bagus gila makcik ni kan. Dia buka rumah tumpangan untuk orang-orang yang memerlukan tau. And pada time tu kan, macam golongan-golongan yang gelandangan, ada masalah mental, penagih dadah semua yang tak ada rumah semua, diorang panggil mereka sebagai case yang susah tau, very tough case nak handle tau. Okay, tetapi Dorothea ni telah memberikan satu solution kepada masalah tersebut. So diorang ni pandang sanjung. So diorang ni macam sanjung lah dengan perbuatan si Dorothea ni kan, sebab sanggup untuk membantu orang-orang yang memerlukan rumah semua kan. Okay, dengan mengadakan rumah tumpangan sendiri. So diorang macam okay, this Dorothea very very nice lady lah. Okay, helping people lah, very very nice lah this lady. So macam tu tau. Tetapi guys, dalam segala dia punya perbuatan baik dia tu, dia ada agenda dia sendiri weh. Don't be surprised of what this old lady can do guys. Basically kan guys, di sinilah detik permulaan segala kejahatan, segala kegelapan Dorothea Puente ni guys. Okay, sebab selepas dia dah buka dia punya rumah tumpangan ni kan, dia telah ditangkap untuk membuat satu kesalahan yang besar guys. Okay, apakah kesalahan itu? Dia telah menandatangani nama dia sendiri ke atas cek kebajikan dia punya penyewa guys, which is orang-orang gelandangan, orang mental, orang-orang penagih dadah semua kan, member sign check atas nama dia bye. So itu telah diconsider as satu perbuatan jenayah yang besar guys. So dekat situ dia punya rumah tumpangan tu ditarik guys. Member sudah tak ada job lah, itulah nak curi cek kebajikan orang lain kan, memang kantoi lah kan cerita dia kan. So bila rumah tumpangannya dah kena tarik, member dah tak ada job lah, betul lah. Okay, member tak ada job. So dia macam aku cakap tadi lah, dia mempunyai kepercayaan yang dia ni boleh menjaga orang guys. Okay, so pada tahun 1980-an dia telah bekerja sebagai personal caretaker ataupun penjaga peribadi guys, di mana dia akan menjagalah orang-orang sakit ni, orang yang sakit yang memerlukan perubatan, yang memerlukan pertolongan semualah dekat rumah-rumah kebajikan, dekat hospital ke apa, dia akan menjadi personal caretaker tau.
Okay, but then itu tidak memberhentikan dia untuk membuat kejahatan dia guys. Dia masih lagi nak buat benda-benda jahat guys, okay. Sebab dekat sana, semasa dia jadi personal caretaker tu, dia telah membiuskan dia punya patient bahasa Melayu apa? Dia telah membiuskan dia punya pelanggan tu, and pada time tu juga dia akan mengambil barangan berharga mereka guys. Gila doh, aku tak tahu lah nenek ni sanggup betul dia buat dekat dia punya patient macam tu. Aku macam ush, gila weh. So disebabkan itu 2 tahun kemudian dia kantoi guys, dia kantoi. So dia pun telah ditangkap, and dia pun masuk lah dalam lockup apa lagi kan. Dah buat curi-curi barang orang kan, memang settle lah hidup dia kan. Dan 3 tahun kemudian dia telah dibebaskan. Tetapi terdapat seorang pakar psikologi telah mendiagnosis Dorothea ni mempunyai masalah mental, iaitu skizofrenia. Tetapi dia punya masalah skizofrenia ni dikatakan tidak membahaya lah, tidak ada risiko yang tinggi lah, dan juga tidak memerlukan sebarang pantauan yang teliti tau. So basically dia ni dibenarkan pulang ke rumah, and macam biasa mungkin dia ada bagi ubat ke apa lah untuk dia punya sakit mental tu kan, tetapi dia tidak memerlukan sebarang pemantauan yang teliti. And macam biasa lah kan, bila kita ingat dia dah dilepaskan daripada penjara semua, dia akan balik rumah relax, mungkin dia nak insaf lah kot kan. Dia nak insaf, okey lah, aku rasa aku masih nak lagi jaga orang, tetapi aku rasa nak insaf lah. Aku tak maulah buat benda-benda yang jahat kan. Okay, so dia pun buka dia punya rumah tumpangan yang kedua guys. Dia dah buka, tetapi member masih nak teruskan lagi lah dengan dia punya kesetanan dia tu kan. Okay, dia still nak buat benda-benda jahat tu guys. Aku tak tahulah, aku tak ada brain lah serial killer time tu dahsyat betul lah. Tak kisahlah umur ke apa, memang legend sial. Okay guys, tapi this time around dia punya rumah tumpangan kedua ni member dah buat profiling untuk dia punya patient guys, okay. Sebab sebelum ni dia akan ambil orang warga emas, pesakit mental, pedagang dadah, kaki botol semua kan, okay. Tetapi kali ni dia akan ambil orang yang dia menggelarkan mereka sebagai golongan orang bayangan ataupun apa masalah kata the shadow people or something lah, okay. Di mana orang yang macam ni kan, orang yang macam ni dia orang ni macam orang yang memang betul tak ada tempat tinggal, and diorang tak ada hubungan rapat bersama kawan-kawan ataupun keluarga mereka guys. Basically the people yang langsung lost connection dengan whoever diorang kenal lah. So these are the type of people yang Dorothea ni aim guys. And macam aku mention tadi lah, dia punya kejahatan tu masih diteruskan, tetapi dia punya modus operandi dia berbeza sikit guys kali ni. Dia tak ada abuse rembat barang orang tak ada dah, okay. Sebab yang peliknya semua patient yang datang ke rumah dia, ke rumah tumpangan dia ni, hari demi hari, seorang demi seorang hilang guys. Seorang demi orang hilang guys. So there is where dia punya misteri dah bermula guys. Something fishy is happening. So macam rumah tumpangan ni kan, rumah tumpangan ni biasalah akan ada pegawai-pegawai akan datang check lah. Nak tengok lah, check rumah ni okey ke tidak, dia punya penghuni semua, patient semua sihat ke tidak kan. Diorang akan datang tau, okey, diorang akan datang, and then pegawai tu ada tanya si Dorothea ni, kau punya patient ni daripada mana kan, apa dia punya background dia semua kan, okey. Tetapi puente ni dia memberi penjelasan kepada pegawai tu yang bahawa semua penghuni dia tu adalah dia punya kawan rapat ataupun keluarga guys. Bukan penghuni asrama yang biasa lah, okey. Dia kata ini semua yang rapat-rapat dengan dia. So from there dia tak nak dia tak nak disoalkan dengan lebih lagi lah oleh pegawai tersebut. Pandai agak Dorothea ni kan, okey. Dia punya tiaw dia bersih bye. Kemudian pada April 1982, seorang wanita berusia 61 tahun yang bernama Ruth Monroe telah pindah masuk ke rumah tumpangan Dorothea Puente. Okeylah, pasal kisah Ruth Monroe dengan Dorothea ni, diorang ada diorang punya sejarah sendiri lah, okey. So if like korang tengok dekat Netflix tu, korang akan tahulah dia punya cerita antara Ruth Monroe dan juga Dorothea Puente ni, okey. So pada time ni si Ruth ni telah pindah masuk ke rumah si Dorothea ni lah, okey. So pada time tu si Ruth Monroe ni dia mempunyai masalah kemurungan lah, okey. Kemurungan sebab dia punya perniagaan dia bankrupt, tak menjadi, and then dia ada masalah dengan keluarga dia. So member murung guys. So dia duduklah dengan si Dorothea Puente ni. Tetapi sehinggalah pada satu hari Ruth Monroe ni didapati meninggal dunia guys, disebabkan overdose ke atas perubatan dia guys. Kesian lah dekat Ruth Monroe ni. Dia punya hidup dia memang sedih lah boleh kata So selepas itu polis pun datanglah ke rumah tumpangan si Dorothea ni nak check lah kan kes Ruth Monroe ni kan, okey. So dekat situ si Dorothea ni memberitahu lah pihak polis yang
Ruth ni dia meninggal dunia akibat yalah tertekan dengan masalah yang dia sedang lalui lah dalam hidup dia. So from there pihak berkuasa semua dah check and then lepas tu mereka pun telah memutuskan bahawa si Ruth Monroe ni telah mati akibat membunuh diri. Kau rasa betul ke? Ha? Kan? Okay? Hey, pelik lah. Okay guys, so pada November 1985, Dorothea telah mengupah seorang tukang kayu yang bernama Ismail Flores untuk memasang beberapa panel kayu dekat rumah dia. So boleh jadi macam si Dorothea ni nak cantik-cantik kan lah rumah dia kan, rumah tumpangannya kan, pasang flooring panel yang lawa-lawa sikit kan, so nampak macam elok lah sikit kan. Kalau dia ada dia punya passion nak datang stay dengan dia kan, mungkin dia nak buat lawa sikit lah kan. So selepas tukang kayu tu dah pasang semua panel kayu, basically dah siap semua kerja dia, Puenta dia ada membuat satu permintaan daripada tukang kayu ni lah, si Ismail Florezo ni lah, okay, untuk membuat satu kotak kayu yang berukuran 6 kaki guys. So Ismail Flores tu tanyalah, nak buat apa dengan kayu besar-besar kan, 6 kaki kan. So Dorothea ni pun cakap lah, oh saya nak isi buku-buku semualah dalam kotak kayu ni kan. Senang lah, tersusun lah sikit kan, tak adalah semak merata-merata tempat. So selepas dah pasang semua, dah buat kotak tu semua kan, so Dorothea pun nak lah letakkan kotak tu dekat ruangan penyimpanan lah, okay, untuk kesenangan lah, kemurahan dia nanti. Cuma dia punya storage lah, tempat simpan storage tu dekat tempat lain, bukan dekat rumah tu tau. So diorang pun nak kena pergi dekat rumah penyimpanan tu, tempat storage tu lah basically. Lepas tu kan guys, dalam on the way nak sampai ke rumah storage si Dorothea ni kan, okay, dalam perjalanan ni, okay, tiba-tiba guys, si Dorothea ni dia meminta untuk berhenti dekat tepi ataupun dekat tebing sungai guys. Dekat tebing sungai weh kan. And tiba-tiba kan, lepas dah sampai kat tebing sungai tu, dia minta si Ismail Florezo ni untuk buang kotak tu dalam sungai guys. So apa tu, kalau aku jadi Flores macam, baik, aku dah buat kotak ni untuk kau buang dalam sungai. Buat penat aku buat elok kan. So member sudah jam lah, macam ish, apa hal buat ni kan. Okay, so tapi Dorothea dah minta dia buangkan, dia pun tolak lah dalam sungai. Lepas tu kan guys, okay, ni terjadi pada New Year, pada tahun baru lah. Okay, terdapat seorang nelayan tengah relax, tengah layan lepak-lepak kan, naik dia punya sampan lalu sungai semua kan. Dia nampak lah kotak ni tertimbul kan. Okay, biasalah kayu kan, mestilah tertimbul kan, dalam 6 kaki besar lah tu kan. So dia pun nampak macam, apa dia tu kan, apa kotak besar sangat ni kan. Dia pun nampak macam bentuk macam keranda tu tau. Okay, so dia macam suspicious tau. Okay, so nelayan ni pun terus call polis guys. So nelayan tu pun terus call polis lah, cakap lah, oh polis, saya nampak satu kotak yang mencurigakan lah polis kan. Boleh check tak, macam keranda, saya tengok macam keranda kan. Dia pun risau lah kan, dia pun bagus lah, dia terus call pihak polis, and then pihak penyiasat semua sampai guys. Sampai and mereka terus check kayu-kayu tu semua kan, kayu 6 kaki tu kan. Dia dah buka, uish, nak tahu apa dalam kotak tu. Seorang pula, satu mayat seorang warga emas guys. Warga emas dekat dalam kotak kayu tu weh. Cuma yang aku jam apa tau, yalah, itu kotak yang Dorothea minta si Flores ni buat, yang kata nak simpan buku bagai. Macam mana tu dia boleh masukkan mayat orang tu dalam keranda tu weh. Okay, and Flores pun tak tahu. Flores tak tolong pun si Dorothea ni letak mayat tu dalam kotak tu. And yang paling sedih is, mayat mangsa tu sedang mereput guys. Yelah, tak tahulah dah berapa lama kan, sebulan lebih kot, sebab November kan dia buang kotak tu kat sungai kan. Sekali-sekali dah tahun baru kan, dekat 2 bulan bye. So macam biasalah, bila pihak penyiasat dia jumpa mayat dalam kotak tu, diorang pun buatlah bedah siasat semua kan. Okay, tetapi ia mengambil masa yang lama guys. Okay, ia mengambil masa selama 3 tahun weh. 3 tahun selepas segala bedah siasat dilakukan, diorang dapat tahu bahawa mayat itu adalah salah seorang penghuni dekat rumah tumpangan Dorothea Puente. Kemudian sehinggalah pada tahun 1988, this is the time where dah mulalah segala syak wasangka telah timbul dekat si Dorothea Puente ni, dekat si nenek ni kan. Okay, why segala syak wasangka tu telah timbul? Sebab salah seorang penyewa dia yang bernama Alberto Montoya berumur 52 tahun telah hilang guys. Telah hilang weh. Lesap pula dah, siapa punya kerja buat ni kan. Okay, so macam Montoya, pasal Montoya ni dia punya kehidupan dia sedih lah. And dia ni adalah seorang yang sangat baik guys. Okay, sangat baik. Okay, and dia ni adalah seorang yang mempunyai masalah mental. Dia sedang bergelut dengan kesihatan mental dia tahu. Dan dia pun telah kehilangan tempat tinggal untuk bertahun-tahun guys. Dia ni dikatakan the homeless people lah. Okay, dia dah duduk berata tempat, ceruk sini ceruk sana kan. So memang kesian lah hidup ni. And dia ni adalah seorang yang teramat lah
baik. And macam mana si Montoya ni boleh datang ke rumah tumpangan Dorothea ni is because dia telah dirujuk oleh seorang social worker. Okay, sebab time tu ialah sebelum Dorothea ni nak buat hal ke apa kan, rumah tumpangan Dorothea ni kan disanjung tinggi oleh pihak-pihak masyarakat sana kan. Okay, so si Montoya ni telah dirujuk untuk tinggal ke rumah tumpangan Dorothea. Montoya pun on lah. Okay, dia cakap okay, at least I have a place to stay. Dia ada tempat tinggal untuk duduk lah kan. Cuma macam Montoya ni kan, dia masuk ke rumah tumpangan Dorothea ni bukan macam tu je tau. Okay, dia ni bukan orang yang kata apa, just another homeless people yang datang tau. Okay, sebab dia ni, Montoya ni, dia sedang diperhatikan oleh seorang social worker tau. Okay, sebab social worker ni yang membantu dia, yang selalu melayan dia kan. Okay, dan social worker ni nama dia adalah Judy Moyes. So Judy Moyes yang telah merujuk si Montoya ni ke rumah Dorothea, and Judy Moyes nak make sure lah yang Montoya ni so that dia akan dijaga dengan rapi tau, jaga dia elok, sebab dia ni ada masalah dengan dia, masalah mental dia, and dia ni dah tak ada rumah untuk bertahun-tahun tau. So Judy Moyes cakap lah kat Dorothea, please take care of him carefully kan, apa, give him the best, whatever that he needs semua kan. Okay, jaga dia sebaik boleh tau. So bila si Montoya ni dah hilang, Judy Moyes ni macam triggered lah, macam apa benda pula ni kan, ni mesti ada benda tak kena dengan orang tua ni. So okay lah, semasa Montoya ni hilang, okay, ni cerita dia sebelum Montoya hilang ya. Okay, Judy Moyes dia ada telefon dekat rumah Dorothea ni, dia nak bercakap lah dengan si Montoya ni, nak tanya khabar lah, Montoya sihat ke kan. Sebab selepas Judy Moyes dah rujuk Montoya ke rumah Dorothea ni, diorang tak jumpa dah. So dia pun nak tanya khabar lah kan, hopefully semua okey kan, kau ni dijaga dengan baik, dengan elok semua kan. Okay, tetapi bila si Judy call rumah Dorothea ni, Dorothea cakap apa, Montoya dia tak ada lah. Montoya tak ada kat sini, dia dah balik Mexico. Dia punya sepupu dia dah bawa dia balik. Ada pesta, ada family gathering ke apa macam tu lah kan. Dan Judy macam apa benda pula kan, sebab dia kenal Montoya ni dengan lebih lagi compare dengan si Dorothea ni. Macam tak, Montoya bukan macam tu, dia bukan jadi seorang macam tu, tak ada dia nak balik Mexico tiba-tiba ada pesta ke apa, tak ada dia nak balik. Kau ni jangan nak membongak kan. Okay, so dia pun macam tak saya lah cakap si Dorothea ni. Tapi Dorothea kata, tapi jangan risau, dia akan balik pada hari Isnin lah. Hari Isnin nanti awak boleh call lah, dia akan cakap dengan awak nanti. So Judy pun okay, fine, aku tunggu hari Isnin. Judy call, Dorothea kata, dia belum balik lagi lah. Dia kata minggu depan pula balik kan. Dia duduk kat Mexico lagi kan. Dia punya cousin dia sudah ambil dia kan. Benda yang sama lagi lah. So from here, Judy dah rasa macam curiga gila terhadap rumah tumpangan si Dorothea ni guys. And then si Judy pun dia dah warning si Dorothea ni. Sebab dia cakap, kalau kau tak bagi Montoya cakap dengan aku akan telefon pihak polis. So member sudah marah guys, memang marah. Tapi Dorothea macam biasa still bagi alasan yang si Montoya ni dah balik pergi bercuti bagai kan. Okay, so Judy pun terus memaklumkan kepada pihak polis. And pihak polis pun telah pergi ke rumah tumpangan Dorothea tu. So pihak polis pun telah lah borak-borak dengan si Dorothea ni kan. And then dia tanyalah, mana pergi si Alberto Montoya ni kan, betul ke dia dah balik Mexico bagai semua kan. And Dorothea ni still cakap benda yang sama guys dekat pihak polis tu. Okay, and terdapat seorang lagi penyewa yang bernama John Sharp juga mengatakan kepada pihak polis tu yang ya, betul apa yang Puan Dorothea cakap, bahawa si Montoya ni dah balik ke Mexico. Dia punya sepupu dia telah menjemput dia untuk balik ke Mexico. Tetapi kan guys, macam biasa, ada je benda nak jadi kan. Bila benda nak jadi guys. Okay, sebab sewaktu polis nak beredar je daripada rumah tumpangan tersebut, si penyewa John Sharp tu, dia sempat tulis dalam satu kertas yang kecil and then konon nak salam pihak polis tu lah kan. Nak salam pihak polis tu, dia terus pasang kertas tu dekat pihak polis tu kan. Dekat kertas tu dia ada tulis yang Dorothea menyuruh saya untuk menipu atas pihaknya. Kalau dah masalah dia kata she asked me to lie for her. Macam tu lah maksudnya. So from there pihak polis tahu macam orang tua ni kaki kencing bye. Dia macam this lady very very dangerous one so from there dah mula segala suspicion, segala syakwa sangka semualah keluar kan. So pada time tu juga kan, polis terus meminta izin kepada Dorothea bahawa bolehkah mereka untuk menggeledah dan juga memeriksa rumah tumpangan dia itu. Dorothea pun macam okay, boleh, you can check the house, kau boleh check rumah aku kan, memang tak ada masalah semualah. And then mereka pun telah meminta izin kepada Dorothea bahawa diorang nak mengorek tanah di tanah halaman rumah si
si Dorothea ni. So bila diorang nak gali tu semua, diorang memerlukan segala penyeduk semua kan. Okay, and even Dorothea pun dah standby segala penyodok ekstra guys untuk diorang gunakan untuk menggali tanah kat rumah dia tu. And basically from here Dorothea dah tahulah macam oh shit, aku macam boleh kantoi ni kan. Okay, tetapi dia still cool lagi guys, dia still cool lagi. Okay, so dia pun tengoklah si polis buat kerja kan, korek-korek ini bagai kan, adalah terjumpa benda-benda kan, tapi bukanlah mayat manusia ke apa kan. Okay, so bila Dorothea sambil-sambil tengok si polis tu gali tanah semua kan, okay, dia pun pergilah ke arah pihak polis tu. And then Dorothea tanyalah kepada pihak polis tu, dia minta izin lah yang boleh tak saya nak pergi kedai kopi kejap, saya nak hantar ke rumah anak saya lah, boleh tak saya nak pergi kejap ke kedai kopi kan. And then so polis yang tengah gali tu macam diorang fikir macam okay, diorang baru saja nak cek rumah dia and dia ni belum didapati bersalah lagi kan. So dia pun tak boleh nak hold Dorothea ke apa kan. So pihak polis pun macam okey lah, pergi lah kan. Dia tanyalah dekat mana, kedai kopi dia dekat mana kan. Lepas tu Dorothea cakap lah kedai kopi ni ada kat belakang satu hotel dekat simpang tu je, dekat dia kan. Macam polis pun macam okey, pergilah pergi minum kopi ke apa dulu kan. So selepas Dorothea dah belah tu, polis pun sambung gali semua kan. Tetapi kan guys, di situlah kesilapan pihak polis. Sebab itulah plan Dorothea untuk melarikan diri guys. So lepas dia dah kata nak pergi kedai kopi kan, member sudah lari weh. Member lari ke Los Angeles terus bye. Bukannya dekat terus pergi LA bro. Jangan main. Tapi time tu polis macam tak ada fikir apa lagi kan. Macam okey lah, biar dia pergi kedai kopi kan, aku nak gali, nak cari-cari semua kan. So diorang gali semua kan. And then terhentak benda keras, terhentak benda lembut, terjumpa macam apa kain leather lah, apa benda semua kan. Tak sekali dekat situlah mereka discover semua mayat mangsa Dorothea guys. Salah seorang mangsa pertama yang dijumpai adalah Leonor Carpenter yang berusia 78 tahun. And selepas itu mereka turut menjumpai 6 lagi mayat yang telah ditanam guys. Telah ditanam, dibalut dengan cadar, comforter dan juga plastic bag, semua ditanam guys. Macam mana seorang nenek boleh buat macam ni weh? So from this point, polis yang tengah gali tu kan, alamak, Dorothea ni betul siap, dia ni siap bodoh semua benda kan. Aduh, member dah pergi kedai kopi pula. And diorang pun dapat tahu yang that's it lah, member sudah bebas weh. Member dah lari ke LA guys. So berapa lama si Dorothea ni berjaya melarikan diri? Okay, Dorothea ni dia berjaya melarikan diri selama 5 hari guys. 5 hari she was a free human being guys. Okay, tetapi terdapat seorang pihak polis berjaya untuk mengesannya apabila seorang lelaki di sebuah bar cam muka Dorothea ni dekat TV guys. Nampak dia dekat TV kan. Masa aku kenal nenek ni kan. Dia ni tengah on the run ni kan. Okay, pum. Dia pun terus roger polis. Polis pun berjaya mengesan dia guys. Dan pada time tu juga dia telah dikembalikan ke Sacramento guys. So semasa penangkapan si Dorothea ni kan, okay, Dorothea dalam kapal terbang time tu kan. Okay, dia ada cakap lah dekat pihak polis tu kan. Dia kata yang dia juga menegaskan bahawa dia tidak membunuh sesiapa guys. And dia pun ada cakap yang dulu dia pernah menjadi seorang yang sangat baik. Okay, macam dia katalah dia pernah jadi orang baik kan. Seperti yang macam mana pihak masyarakat nampak dekat si Dorothea ni sebagai seorang yang baik lah. Sebab masa dia buka rumah tumpangan dia tu, dia ni banyaklah dia akan donate makanan ke charity, dia akan membuat sumbangan, dia akan bagi pakaian free dekat orang yang memerlukan kan. So orang nampak macam dia ni seorang yang baik tau. Okay, and time tu dia akan menggunakan cara tu macam nak cover up lah segala kejahatan dia tau. Okay, so time tu lah, itulah salah satu dia punya modus operandi guys. Okay, so benda-benda macam tu yang orang langsung tak expect apa yang boleh dibuat oleh Dorothea Puente ni guys. Seorang nenek yang berusia agak tua boleh melakukan benda-benda yang macam ni weh. Okay, so sepanjang perbicaraan kan, okay, Dorothea Puente ni dia digemarkan sebagai seorang nenek yang manis ataupun seorang penjenayah manipulatif yang memangsakan orang-orang yang lemah. Peguam dia juga berkata yang Dorothea ni dia mungkin adalah seorang pencuri tetapi dia bukan seorang pembunuh. Dan terdapat juga seorang pakar patologi yang telah menandakan bahawa mereka belum memastikan apakah punca kematian kepada mana-mana mayat tersebut. Seorang pendakwa raya yang bernama John O'Mara telah memanggil lebih daripada 130 orang saksi ke mahkamah. Dan pihak pendakwaan juga telah menyatakan bahawa Dorothea ni telah menggunakan pil tidur ke atas penyewa dia dan juga melemaskan mereka guys. Dan kemudian dia akan mengupah banduan lain untuk menanam mayat mereka ke dalam tanah di kawasan halaman rumahnya itu.
Jadi pada tahun 1993, selepas segala pembicaraan telah dijalankan, okey, pembicaraannya agak lama and agak sukarlah untuk pihak mahkamah nak buat decision kan. Akhirnya, Dorothea Puente telah dijatuhkan hukuman atas kesalahan 3 kes pembunuhan dan juga telah menerima hukuman penjara seumur hidup berturut-turut. Dan pada 27 Mac 2011, semasa dia berumur 82 tahun, Dorothea Puente didapati telah meninggal dunia dalam penjaranya atas faktor sakit tua. Jadi itulah guys, kisah Dorothea Puente, seorang nenek yang telah menjadikan rumah tumpangannya sebagai rumah kematian. Okey, ini adalah salah satu episod daripada dokumentari series dekat Netflix yang bernama My Worst Roommate Ever. Korang boleh check it out. Aku dah cakap thank you sebab tengok video aku berawal sampai habis, and aku dah minta maaf atas segala kekurangan, and sorry lah kalau aku punya sembang-sembang hari ni macam out sikit. Aku tak apa nak sihat lah, okay? 2-3 hari ni kan aku sakit tekak lah, okay? Thank you guys for your support. Jangan lupa subscribe ke channel aku, and kepada yang belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe, dan also jangan lupa follow Nas Winchester on Spotify guys. I will see you in the next video. As always guys, never stop creating, always do what you love. Tak fikir apa cakap, yang penting korang happy, and yang penting is korang please stay safe, stay healthy guys, okay? Case sekarang makin teruk aku boleh cakap, okay? So please jagalah semua lah, jaga kesihatan, jaga kebersihan semua. I will see you in the next video. Assalamualaikum, bye bye. Dekat Washington. Kemudian pada April 1982, seorang wanita berusia 61 tahun. Okey guys, kemudian pada November 1985, Dorothea ni telah mengupah seorang tukang kayu yang bernama Ismael Flores. Hai.